Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah bahwa beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam salah satu perjalanan baginda, sehingga apabila kami telah berada di Baida ataupun Zatil Jaish, terputus kalungku, maka Rasulullah SAW berhenti untuk mencarinya, dan orang ramai juga berhenti bersama baginda. Mereka tidak berhenti di tempat yang ada air, dan mereka juga tidak mempunyai air. Orang ramai pun pergi kepada Abu Bakar. Mereka berkata, tidakkah engkau lihat apakah yang telah dilakukan oleh Aisyah? Dia telah membuatkan Rasulullah berhenti bersama-sama dengan orang lain. Dia telah membuat Rasulullah SAW berhenti dengan orang ramai bersamanya, dan mereka tidak berhenti di tempat yang ada air. Mereka juga tidak mempunyai air. Abu Bakar pun datang ketika Rasulullah SAW sedang meletakkan kepalanya di atas pahaku. Baginda telah pun tidur. Faqala, Abu Bakar berkata, engkau telah menahan Rasulullah SAW dan orang ramai di tempat yang tidak ada air, dan mereka juga tidak mempunyai air. Qalat, Aisyah berkata, Abu Bakar mengataiku, Abu Bakar mencela aku, dan diucapkannya apa yang dikehendaki Allah, dia mengucapkannya. Yani dia mengatakan macam-macam lah kepadaku. Dan mula dia menyucuk dengan jarinya di pinggangku. Tidaklah menegah aku dari bergerak kecuali kerana kedudukan Rasulullah SAW, yakni kepala Rasulullah SAW di atas pahaku. Rasulullah SAW tidur hingga ke pagi, ala ghairi ma, dalam keadaan tidak berair. Maka Allah menurunkan ayat tayammum, fatayammamu. Mereka pun bertayamum. Setelah itu Usaid bin Hudayr berkata, ini bukan keberkatan kamu yang pertama, wahai keluarga Abi Bakar. Aisyah berkata, kami pun membangkitkan unta yang aku naiki. Rupa-rupanya kalung itu berada di bawahnya. Rupa-rupanya kami dapati kalung itu di bawahnya. Gitu. Fawajadna, kalau kita nak terjemah harfiah lah, kami dapati rupa-rupanya kalung itu berada di bawahnya. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu memaki hamun sahabat-sahabatku. Sesungguhnya jika seseorang dari kamu membelanjakan seperti bukit Uhud emas, nescaya dia tidak akan mendapat walaupun satu mud, satu cupak yang dibelanjakan oleh mereka, yakni sahabat, ataupun setengah cupak yang dibelanjakan oleh mereka. Tabahu Jarir wa Abdullah bin Daud dan seterusnya. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa beliau telah berwuduk di rumahnya, kemudian keluar. Aku berkata, yang dikata Abu Sa'id, Abu Musa Al-Asy'ari, akan ku berada di samping Rasulullah SAW. Pasti akan ku berada di samping Rasulullah SAW, dan aku akan bersama baginda pada hari ini. Maknanya aku mana-mana pun aku nak sekali dengan Nabi SAW hari ini. Qala, kata perawi ni, Abu Musa ni, dia pun pergi ke masjid dan bertanya tentang Nabi SAW. Mereka pun berkata, yang orang-orang yang ada dalam masjid itu, wa wajjaha hahuna, baginda telah menuju ke arah ini. Adalah dia tunjuk arah itu. Fa kharajtu ala ithrihi, aku pun keluar mengikut Nabi SAW, sambil aku bertanya tentang baginda, sampai baginda masuk
ke dalam kawasan Telaga Aris, lalu duduk. Lalu aku duduk dekat pintu, dan pintunya diperbuat dari pelepah tamar, sehingga Rasulullah SAW selesai menunaikan hajatnya dan berwudu. Aku pun pergi kepada baginda. Fa idza huwa jalisun ala bi'ri Aris. Ketika itu baginda telah duduk di atas Telaga Aris, dan baginda duduk di tengah-tengah birai dia, di tengah-tengah birai telaga. Wa kashafa an saqaihi, dan baginda menyingkatkan kain, membuka dua betisnya. Wa dallahuma fil bi'r, dan menghulurkan keduanya ke dalam telaga. Saya memberi salam kepada baginda. Thumma saraftu, kemudian berpaling lalu duduk dekat pintu. Faqultu, saya berkata, yang di dalam hati, la akunanna bawwaba Rasulillah al-yawm. Hari ini bagaimanapun aku akan menjadi pengawal ataupun jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini penjaga pintu, jagalah kita. Kemudian Abu Bakar datang, dia menolak pintu. Faqultu man hadha, saya tanya siapa ini. Dia menjawab Abu Bakar. Saya berkata nanti dulu. Kemudian saya pun pergi, saya berkata, wahai Rasulullah, ini Abu Bakar minta izin. Rasulullah berkata, izinkan kepadanya dan berikan berita gembira kepadanya akan mendapat surga. Fa aqbaltu, saya pun pergi, hatta qultu, sampai aku menceritakan kepada Abu Bakar, masuklah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi berita gembira kepadamu akan mendapat surga, akan masuk surga. Abu Bakar pun masuk dan duduk di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping baginda, di atas birai telaga itu, dan dia yakni juga menghulurkan kedua kakinya ke dalam telaga seperti dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga menyingkatkan kain, buka kain, dia nak buka betis. Itu maknanya kasyafa an saqi, dia membuka betis, yakni menaikkan kainnya lah. Kemudian aku kembali duduk dekat pintu. Waqad taraktu akhi, ketika itu aku telah meninggalkan saudaraku yang sedang berwudu. Wa yalhaquni, dan dia akan datang kepadaku. Faqultu, aku berkata, yang di dalam hati, kalau Allah mahukan untuknya kebaikan, maksud dia saudaranya. Kalau Allah mahukan kebaikan untuk saudaranya, tentu dia datang membawa saudara dia itu mari. Tiba-tiba ada seseorang menggerakkan pintu. Saya pun bertanya, siapa? Dia menjawab, Umar ibn al-Khattab. Saya pun berkata, tunggu dulu. Kemudian saya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya memberi salam kepada baginda, lalu berkata, ini Umar ibn al-Khattab meminta izin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, izinkan kepadanya dan berikan berita gembira kepadanya akan mendapat surga. Saya pun pergi dan berkata, masuklah, masuklah, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi berita gembira kepadamu akan mendapat surga. Umar pun masuk dan duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di birai telaga itu, di sebelah kiri baginda, dan beliau menghulurkan kedua kakinya ke dalam telaga. Thumma raja'tu, kemudian aku pulang, aku kembali ke tempat duduk tadilah. Fajalastu, lalu duduk. Terus aku berkata, kalau Allah mahukan kepada si fulan, untuk si fulan, maksudnya adik dia lah, adik-beradik dia, baik, kebaikan, tentu Allah membawanya datang. Tiba-tiba mari seseorang menggerakkan pintu itu. Saya bertanya, siapa ini? Dia menjawab, Uthman bin Affan. Fakultu, saya berkata, tunggu dulu, nanti dulu, sekejap. Ala rislik, sekejap, sebentar, boleh juga. Wajitu, dan saya pun pergi kepada Nabi SAW. Saya menceritakan kepada baginda. Baginda berkata, izinkan kepadanya
dan berikan berita gembira kepadanya akan mendapat syurga dengan balwa tusibuhu, dengan malapetaka ataupun di samping malapetaka ataupun ujian yang akan menimpanya. Faji'tuhu, saya pun pergi kepadanya, saya berkata kepadanya, masuklah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi berita gembira kepadamu akan mendapat syurga dengan ujian yang akan menimpamu. Dia pun masuk, lalu duduk dekat, lalu mendapati quf, yakni birai telaga itu telah dipenuhi. Dia pun duduk setentang dengan Nabi SAW di sebelah lagi. Syarik berkata, perawi ini Sa'id bin Musayyab berkata, saya takwilkan peristiwa itu dengan kubur mereka. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW pernah naik ke atas bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman. Tiba-tiba bukit itu bergoyang. Nabi SAW pun berkata, uthbut Uhud, diamlah Uhud, sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang Nabi, seorang Siddiq dan 2 orang syahid. Diriwayatkan dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang berada dekat telaga untuk mencebok air, untuk mengangkut air daripada telaga itu, tiba-tiba datang Abu Bakar kepadaku dan Umar. Abu Bakar pun mengambil timba, yakni dari tangan aku, dan dia mencebok air 1 atau 2 timba. Dan pada cebokannya itu ada sedikit kelemahan. Wallahu yaghfirulah, semoga Allah mengampunkannya. Kemudian timba itu diambil oleh Ibnul Khattab dari tangan Abu Bakar, lalu bertukar. Di tangannya menjadi timba yang besar, baldi yang besar. Falam ara abqariyan minan nas, tak pernah kulihat seorang yang hebat bekerja sepertinya. Dia mencebok air sehingga orang ramai menghentikan unta-unta mereka di situ. Qala Wahab berkata, yang perawi ini, atan mana mabrakul ibil, tempat berhenti unta. Yaqul hatta rawiyat al ibil, yakni sehingga puas unta meminum air, fa anakhat, lalu berhenti, duduk berhenti di situ. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas, beliau berkata, aku sedang duduk di kalangan orang ramai yang sedang mendoakan kepada Allah untuk Umar bin Al-Khattab yang telah pun diletakkan di atas kerandanya, katilnya, yakni kerandanya. Tiba-tiba ada seseorang di belakangku meletakkan sikunya di atas bahuku sambil berkata, semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya aku benar-benar berharap bahwa Allah akan meletakkan engkau di samping 2 orang sahabatmu, kerana sering kali aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku dengan Abu Bakar dan Umar, aku lakukan dengan Abu Bakar dan Umar, aku pergi dengan Abu Bakar dan Umar, dan sesungguhnya aku benar-benar berharap Allah akan meletakkan engkau bersama mereka berdua. Aku pun berpaling. Kata Ibnu Abbas, rupa-rupanya orang yang berkata begitu tadi ialah Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, katanya, saya telah bertanya Abdullah bin Amr tentang perkara, tentang tindakan orang musyrikun yang paling teruk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, saya pernah melihat Uqbah bin Abi Mu'ayth datang kepada Nabi SAW ketika baginda sedang bersembahyang, lalu dia meletakkan kain selimutnya ataupun kainnya di tengkuk Nabi SAW, lalu mencekik baginda dengan kain itu.
dengan kuat sekali. Terus Abu Bakar datang menolaknya sambil berkata, adakah patut kamu mau membunuh seseorang yang berkata Tuhanku ialah Allah, sedangkan dia telah membawa kepada kamu bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kamu? Itu habislah manaqib Abu Bakar. Kemudian pergi pula kepada manaqib Umar. Ini masih lagi manaqib Abu Bakar. Jadi dalam hadis yang pertama malam ini kita baca, sebenarnya hadis ini sudah pun beberapa kali kita jumpa. Mula-mulanya dalam bab tayammum lah, dalam bab tayammum. Sudah beberapa kali ana apabila jumpa sini ana sebutkan bahawa inilah cerita kalung tu putus hilang tu hak sebenar. Hak sebenar. Ada pun cerita hak hilang Nabi SAW tinggal dia, lepas tu tinggal duduk seorang, duduk cari. Walaupun ada dalam Bukhari, itu bercanggah dengan hak ni. Bukan peristiwa yang lain. Itu adalah satu kekeliruan. Satu kekeliruan. Dan kalau kita perhati, seperti yang anda sudah sebut dah tu, kalau kita perhati nampak unsur-unsur yang tidak kemas tu jelas sekali nampak dalam cerita yang kita panggil ataupun dikenali dengan hadithul ifk itu. Yang sebenarnya ni cerita tak ada tinggal-tinggal apa-apa, duduk sekali, bangun-bangun tu tak ada air, nak ambil air semaya, turun ayat tayammum, lalu bertayammum lah masing-masing. Dah sudah selesai semaya, nak pergi lah, nak berangkat dah lah pula. Malam tu memang berhentilah situ, tapi semuanya duduk situ, tak ada siapa-siapa tinggal siapa. Apabila selepas sembahyang subuh ke apa selesai tu, nak pergi tu, masing-masing akak unta tu rupa-rupanya kalung dia tu duduk bawah tu. Duduk bawah unta tu. Hak tu ya hak sebenar. Tak ada banyak kali berlaku, tak ada banyak kali peristiwa tu juga. Hak kata hak kalung tu hilang, Ghazwah Banil Mustalik juga. Hak ni pun Ghazwah Banil Mustalik juga. Apa cerita berapa kali benar dalam peristiwa yang sama tu hilang kalungnya. Sini nampak percanggahan dalam Bukhari. Dan hak lebih sahihnya hak ni. Begitu juga riwayat dalam Bukhari ni hak kata pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Uthman begitu begini tu. Dia bercanggah juga dengan satu lagi riwayat dalam Bukhari ni juga yang kita sudah jumpa dulu dalam bab Quran dulu. Nabi SAW larang bawa Quran pergi ke negeri orang kafir, pergi perang dengan musuh. Itu nampak hak tu yang lebih sahih. Hak tu yang lebih sahih. Supaya juga sini dalam bab ni hak lebih sahih. Cuba kita tengok tu dia buat kecil tu, hatta idza kunna bil baida. Di sini kalau kitab ni lah, mana ada kitab ni tengok bawah tu, yani fi ghazwati Banil Mustalik. Ghazwah Banil Mustalik, hak cerita hadithul ifk pun Ghazwah Banil Mustalik juga. Berapa kali putusnya dalam peristiwa yang sama tu, ada kedua kali putus hilang kalung. Siapa kata lagu tu? Hak mana dulu, hak mana kemudian? Tak ada pula disebut. Situ nampak tu. Tapi kepada orang-orang yang taksub sangat, dia kata dalam Bukhari, cuba selesaikanlah hak tu. Itulah kita nak kata hak mudah, cuba selesai hak tu. Kalau selagi tak boleh selesai, tak boleh. Nak kata lagu mana, peristiwa sama. Waktu lain terus cerita. Hak ni lagu ni. Hak benar sahabat hak ni. Takkan Nabi SAW nak tinggal isteri dia, tak ambil berat. Dulu kita sudah bicara panjang dah. Hadithul ifk itu boleh tengok semula. Siap semula tengok, bandingkan dengan hak ni. Betapa jauh. Munasabah hak mana hak munasabah. Ini penilaian ini adalah berdasarkan dirayah, orang panggil dirayah, bukan riwayat. Sanak dia tu molek belaka, sanak dia serupa tapi hak ni lebih kemas, sanak dia pun lebih terang daripada hak dulu. Hak dulu tu nampak sanak itu ambil daripada hak ni campur-campur, nampak tidak berapa terang. Tapi sanak dia tu ke mana-mana pun okey lah, tak apalah. Sesuatu hadis itu nak menilai, dia tidak tengok pada sanak saja, kena tengok pada isi dia tu kata. Hak nak di sininya apa dia? Yang ni Abu Bakar. Ni hak Usaid bin Hudair kata,
ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Ini bukan keberkatan kamu yang pertama wahai keluarga Abu Bakar. Mana setiap kali, mana kalau berlaku berkaitan dengan Abu Bakar, dengan keluarga dia ni, ada semua buah bertuah tu untuk orang Islam. Sini walaupun hilang kalau terpaksa kena berhenti, bersusah lah nampak. Tapi akhirnya tu ayat tayammum. Bila tak ada air tu dalam keadaan resah belakang, betul-betul gelisah dah. Macam mana nak buat ni? Nak semayang lagu mana? Turun ayat tayammum. Itu keberkatan. Rupanya hikmat duduk situ. Semua pun. Kelebihan Abu Bakar ini banyak. Inilah salah satunya. Ayat tayammum itu berkait dengan peristiwa ni. Walaupun sebelum nyata hikmat itu, memanglah Abu Bakar berasa nak marah juga sebagai manusia. Sebab anak dia ni menyebabkan orang lain jadi bersusah habis berhenti. Lepas tempat tak ada air ke apa. Begitulah manusia ni, sebelum pada dia tahu akibat apa-apa tu, begitulah. Dan kalau sekiranya berlaku begitu, kita tak boleh marah kamu kaku lah. Lepas pada tu tak kira maaf lah, ala berala lah. Tapi sebelum pada tu biasalah manusia ni, dia jadi nak marah, nak begitu gini, sudah biasa. Sebab apa? Sebab tak tahu lagi hujung jatuh dia. Abu Bakar pun begitu, sampai dia cocok Aisyah tu. Buat tamu lah, lagu ni macam-macam dia kata lah. Dah orang duduk susah ni mengadu hak kepada dia. Tetapi hikmah Allah SWT ni kadang-kadang zahirnya nampak menyusahkan, tapi di sebalik tu ada benda lain, ada hikmat lain. Jadi sahabat ni nampak semua berkenaan dengan Abu Bakar ni, kalau ada apa-apa mesti ada lah. Ini menunjukkan keistimewaan dia lah. Keistimewaan dia tu bukan setakat peribadi dia seorang, tapi semua sekali berkait. Cuba kita tengok dalam peristiwa hijrah dalam Bukhari ni, siapa dia yang tidak terlibat? Semua keluarga Abu Bakar, hamba dia, anak dia Asma Zatun Nitaqain, isteri dia Aisyah, patut anak pada Sayyidina Abu Bakar, patut gemala kambing, semuanya Abu Bakar. Nampak? Tapi di satu pihak lagi, kalau kita tengok peristiwa hijrah yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq, tak ada peranan Abu Bakar. Yang adanya Ali duduk di atas katil dia, tidur situ. Nabi SAW tubik tengah malam. Beza tu kan, peranan Abu Bakar tak ada. Memang kerjaan puak-puak tu dia nak tudung kelebihan Abu Bakar, tutup, jangan beri nampak. Bukan setakat tu saja, dia ni hak tak ada dek pun dia buat. Hak asalkan orang panggil kelebihan lah, tidak berkait dengan Abu Bakar pun, orang panggil kelebihan lah. Misalnya mengikut dakwah dia lah kelebihan, beranak dalam Kaabah tu kelebihan. Jadi dikatakan Sayyidina Ali tu beranak dalam Kaabah. Waktu tak ada kena mengena dengan Sayyidina Abu Bakar, tak ada siapa dia dakwa pun Sayyidina Abu Bakar beranak dalam Kaabah. Tapi nak ayatnya dia tu, kalau dia berasa ada kelebihan, dia akan buat cerita berkenaan dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali beranak dalam Kaabah. Padahalnya Hakim bin Hizam, dia beranak dalam Kaabah ni seorang tu punya, tak ada orang lain mengikut kitab-kitab kita je, bukan Sayyidina Ali. Jadi dia ni semua Sayyidina Ali nak pergi ke situ. Bila kita kata ke dia gitu, dia tuduh mari kita pula. Kita kata nak tutup Sayyidina Abu Bakar, tunjuk ke Sayyidina Ali. Dia kata nak tutup, kita ni nak tutup Sayyidina Ali ni, nak tunjuk ke Abu Bakar. Apa ni? Ada dalam peribahasa Urdu. Dia kata apa? Ultacur kotual kodate. Jadi peliknya orang curi tu pula marah ke polis. Polis nak gigat dia, kata dia curi, dia tu pula kata polis ni curi. Mula curi. Dia kata gitu. Ni pula gitu. Kita igat dia, kita kata dia curi, dia pula riuh gagal. Royak kau dia kata kita ni curi, padahal rumah kita. Kita curi lagu mana? Di rumah kita. Lagu tu lah dia pun. Habislah. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu maki hamun sahabat-sahabatku. Kira-kiranya Nabi SAW sudah tahu dah ni akan ada orang hak jenis ni, bukan setakat maki hamun ya. Mana maki hamun tu Nabi SAW larang dah, apatah lagi nak kata lebih daripada tu. Tetapi orang kemudian ni lebih daripada tu. Siapa berani kata
bukan sahabat-sahabat biasa. Sayyidina Abu Bakar dan Umar tu pun dia berani kata. Apa? Kita nak kata lagu mana? Dan sebab itu kita tengok ni. Nabi SAW kata, sahabat ni kelebihan dia lagu mana? Jangan kita main-main, jangan anggap mudah, jangan anggap kecil. Kalau kamu belanja sebesar bukit Uhud emas, nak banding dengan hak sahabat belanja di jalan Allah, secupok gandum kalau kita kata, secupok apa ni buah tamar kalau kita kata, ataupun setengah cupok, tak boleh nak banding, tak akan sampai. Pahala hak dia buat tu lebih lagi, padahal dia buah tamar aja, bukannya emas secupok tu ataupun setengah cupok. Kita belanja emas sebesar bukit Uhud. Nabi SAW kata tak akan sampai ke situ. Tu kedudukan sahabatnya. Jangan main-main. Kita buat mudah-mudah. Siapa dia yang buat mudah-mudah? Buat Syiah lah, siapa lagi? Buat Syiah lah. Kalau dulu buat Khawarij, itu pun yalah juga, jenis tu juga tu, jenis kafir sahabat juga. Lepas tu buat Khawarij tu, moga dia betul sangat, dia tak ada taqiyah, lenyap adalah dianya. Adanya Syiah yang menggunakan taqiyah. Dia kata kepada sahabat. Cuba kita tengok sini. Nombor 9. Tidak nak baca semua, kita ambil setengahnya. Dalam syarah Muslim, Imam Nawawi kata, ketahuilah bahawa memaki hamun sahabat-sahabat itu haram, dan di antara dosa yang paling besar, banyak dosa-dosa besar ni salah satu. Mazhab kita dan mazhab jumhur bahawa orang yang memaki hamun sahabat ini akan ditakzirkan dia. Mana kerajaan berkewajipan menghukum dia, ikutlah dengan hukuman yang sepatut. Nak jail ke, nak apa ke, ikut, boleh lagu tu. Wa qala ba'dul malikiyah, sebahagian ulama dalam mazhab Malik mengatakan yuqtalu, dibunuh orang seperti itu. Ni kalau maki hamun saja, bagaimana kalau kafir? Wa fil asbah, dalam asbah, kullu kafirin taba fataubatuhu maqbulah illa jama'atal kafir yasubbun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yasubbu syaikhain aw ahadahuma kadza fil mirqat. Setiap orang kafir kalau dia bertaubat, taubat dia tu diterima. Mana kerajaan terima, kena terima, tak boleh bunuh, tak boleh hukum dia kalau dia bertaubat, kecuali satu kumpulan yang mengkafirkan, kecuali satu kumpulan kafir, dia kata, yang memaki Nabi SAW dan memaki Abu Bakar dan Umar, ataupun salah seorang daripada mereka berdua ni. Ini dalam Mirqat. Dia ambil petik daripada kitab Mirqat Syarah Mishkat itu. Mana hak ni tak boleh terima. Sebab apa? Sebabnya ulama-ulama ni tahu dah, buat ni dia taqiyah. Kalau dia taubat pun dia taubat, dia kata dia taubat, sebenarnya tak taubat, lepas tu lagu tu pula buat ni. Sebab tu tak terima taubat tu. Tuhan tu terima taubat dia kalau dia taubat sungguh. Tapi pihak kerajaan ni, atas dasar pengakuan dia tu, apakah tidak akan melaksanakan hukum ke atas dia? Tidak. Sebab apa? Kita tak tahu. Takut dia bohong, takut dia taqiyah. Semula lagu tu pula. Inilah sebab ulama kita mengatakan tak boleh kena hukum orang ni ke mana-mana pun. Tak boleh terima taubat dia. Tak boleh terima taubat ni, maksudnya tetap dilaksanakan hukum ke atasnya. Gitu. Jadi kedudukan sahabat tu sangat tinggilah. Itu sahabat-sahabat biasa. Bagaimana kalau sahabat-sahabat yang lebih lagi? Sahabat-sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu. Soalannya Imam Bukhari nak cerita di sini, tak boleh maki hamun sahabat-sahabat. Ketua para sahabat tu siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Hak yang Allah SWT sebut dia tu sebagai sahabat kepada Nabi dia dalam Quran, benar. Siapa dia? Tak ada orang lain, Sayyidina Abu Bakar seorang. Hak dia sebut dengan terang, jelas, tak ada bercampur dengan orang lain. Hak dia sebut dengan terang, sekali dengan Nabi dia. Dua orang, iaitu Sayyidina Abu Bakar, tak ada orang lain pada ketika hijrah. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Siapa sahibihi situ? Tu nak ayat sahibihi yang Allah SWT sebutkan dengan terang di situ, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Hak lain tu dia sebut secara ashab,
secara umum gitulah. Seterusnya diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari pernah ambil wuduk di rumah dia nak turut Nabi sekali tu. Hari ni ke mana-mana pun dia nak bersama Nabi. Hari ni nak perhabis bersama, hari itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke masjid lah dia. Tanya orang tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi tak ada. Orang apa kata tubik dah, kikut ni. Orang katalah kikut ni, kau ni tak tahulah, tu dia tak tunjuklah, tapi adalah orang tunjuk arah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi kot ni. Dia apa pergi? Tu belah-belah tu tanya ada nampak ke? Pergi. Sehingga masuk ke dalam kawasan Telaga Aris. Saya pun mana fahamlah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi qada hajat. Duduk tunggu situ. Setelah selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam qada hajat, Nabi pun ambil air semaya. Aku pun baru pergi dekat dia. Rupa-rupanya pergi-pergi tu dia sudah selesai duduk dekat Telaga Aris, duduk di tengah. Beral dia tu duduk tengah. Dia duduk atas beral, lepas tu angkat kain dia, selok kain dia, nampak betul, holalah ke dalam telaga tu, duduk cakap gitu. Buat apa buat lagu tu, kira-kiranya panah lah kali. Panah. Duduk gitu. Lepas tu molek kau duduk lagu tu. Kalau telaga dalam jangan tebal buat lagu tu. Tidak sunnah tu, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam buat tu. Tidak nak suruh kita turut tu. Tapi kalau telaga taha-taha dalam sungai, kalau kita kata nak hola kaki lagu tu tak apa, selok tu. Tak apa. Ni pun telaga ni tidak jenis dalam seperti telaga kita. Boleh duduk lagu tu. Kalau tidak membahayakan, kalau tidak tak boleh. Duduk situ. Dan dia ada nak tunjuk sesuatu tu, ada hikmat. Saya pun pergi beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu balik duduk dekat pintu dan kata, aku nak jadi jaga Nabi hari ni. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tak rajin ada jaga, tak ada. Dia sendiri nak jadi tu, duduk di pintu. Sebab ada dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suruh dia jaga. Mana pada hari tu kalau ada siapa-siapa mari royak ke dia. Boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berehat ke? Kalau ada siapa-siapa mari royak ke dia. Hari tu je. Bukan semua dia ada jaga apa dan mengikut riwayat lain itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak suruh Abu Musa ni jadi jaga dia semua, tidak, untuk hari itu saja. Sini tak ada sebutlah. Lepas tu Abu Bakar pun mari, dia tolak pintu. Saya tanya siapa, dia kata Abu Bakar. Saya kata nanti dulu. Lepas tu pergi rayak ke Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata benarkan dia masuk. Di samping rayak kepada dia berita gembira, dia ahli syurga, masuk syurga, dia dapat syurga. Rayak selalu, itu hikmatnya. Aku pun pergilah rayak kepada Abu Bakar lagu tu. Dia pun masuk, duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseolahnya macam tahu-tahu dah. Macam tahu-tahu dah. Pergi duduk balik kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak kain lagu tu juga. Allah kaki adalah ke dalam telaga. Ini yang Abu Musa al-Asy'ari cerita. Boleh jadi ada lagi rahsia di sebalik tu yang mereka ini semua tak cerita kepada dia. Dia hanya ceritakan sekadar yang dia tengok. Gitulah keadaan. Apa yang buat lagu tu. Lepas tu duduk pula. Dia tinggal adik-adik dia. Ni Abu Musa ni ada berapa orang? 2-3 beradik dia. Sahabat belaka. Kan pada ketika itu salah seorang adik-adik dia tu dia ambil air semaya. Kira-kiranya dia haraplah. Moga dia kata, adik dia kata nak jumpa dengan dia juga. Lepas pada tu dia haraplah kalaulah Tuhan nak adik dia ni bertuah, mesti Tuhan buat mari adik dia. Dalam keadaan ni nampak pelik dia berasa pelik. Tiba-tiba pintu tu bergerak, orang kocok pintu. Dia pun pergi tengok siapa. Kata Umar bin Al-Khattab, bukan adik dia, tapi Umar bin Al-Khattab. Dia kata nanti dulu tu pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata benarkan dia masuk dan royak ke dia akan dapat syurga. Saya pun pergi royak ke dia pun masuk, duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat telaga tu juga sebelah kiri. Saya nak kain lagu tu juga, hala kaki ala ke dalam telaga juga. Sayyidina Umar ni pun serupa nampak tu. Aku pun pergi duduk pula, duduk ingat tu semacam adik-beradik kan, dia naklah kebaikan untuk adik-beradik dia, duduk terlintas macam ingat macam kepada adik-beradik dia tu. Sebab hari ni nampak pelik istimewa ni, tiba-tiba
suruh rakyat kepada orang yang mari tu ahli syurga. Bukan main tu. Bukan main tu. Jadi dia mengharapkan. Tiba-tiba ada seseorang menggerakkan pintu. Dia pun pergi tengok siapa dia. Rupanya Uthman bin Affan. Saya pun kata nanti dulu pergi jumpa dengan Nabi SAW. Nabi SAW pun kata suruh rakyat ke dia. Dia ahli syurga, tapi dengan dia akan mendapat ujian. Dia akan diuji dengan suatu ujian. Syurga pun tapi dengan mengalami ujian ataupun malapetaka terlebih dahulu. Nabi SAW sudah rakyat ada begitu. Maknanya nampak benar tu. Hak Nabi SAW cerita tu, lepas tu terjadi, berlaku. Sayyidina Umar ni pun kena bunuh juga kan. Sayyidina Umar kena bunuh juga, tapi bunuh dia tu tidak seperti keadaan Sayyidina Uthman. Bunuh curi gitu je. Tengah-tengah orang duduk sembahyang subuh, orang mari tikar Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Uthman ni tidak, dengan fitnah. Itu ujian tu. Orang kata dia mengetah tak betul, orang suruh dia letak jawatan, orang kata keluar daripada rumah, orang sekat makanan dan minuman bawa pergi ke rumah dia, orang kepung rumah dia beberapa hari, kemudian orang menceroboh dia masuk ke dalam rumah dalam keadaan dia dengan isteri dia ada, isteri dia terdedah dalam keadaan biasa, dan orang bunuh dia. Isteri dia pun putus jari-jarinya untuk menyelamatkan Sayyidina Uthman. Itu cerita. Inilah hak Nabi SAW kata ala balwa tusibuhu. Ala balwa tusibuhu. Mana beratlah. Dan selepas tu jadi huru-hara lah. Adapun Sayyidina Uthman tidak, pada mati dia tu tenang. Islam tetap kuat lagi, perang lagi dengan orang kafir, perang lagi, dan wilayah Islam tu semakin luas lagi. Di zaman Sayyidina Uthman lah paling luasnya pada masa tu. Lepas pada Sayyidina Umar tu, Sayyidina Uthman kembangkan lagi. Kalau kita tengok dalam sejarah dia lah, memang lebih luas lagi zaman Sayyidina Uthman. Inilah maksud ala balwa tusibhu. Nabi SAW bukan sekali ni dia kata berhubung dengan Sayyidina Uthman ni, ada beberapa kali dia mengisyaratkan Sayyidina Uthman ni akan menghadapi ujian besar lah, menghadapi ujian besar. Bahkan satu kali itu Nabi SAW kata Allah akan memakaikan baju ataupun kain kepadamu, kamu jangan pecatkan baju itu walaupun disuruh orang pecat. Isyarat dah kepada khilafah. Baju-baju ni maknanya khilafah, pemerintahan. Kalau orang suruh pecat, suruh letak jawatan, jangan pecat. Sebab itu dia tak pecat, dia tak letak jawatan ke mana-mana. Bahkan dia suruh tunggu, dengar sini, dia bagi ucapan dia daripada atas rumah dia. Dia katalah gini. Semua tak boleh jawab, semua senyap. Hak orang tuduh dia tu dia jawab satu-satu, semua senyap. Cerita-cerita yang seperti ini kalau nak tengok, boleh tengok dalam kitab Al-Awasim Minal Qawasim. Kitab tu sangat bagus, macam mana cara peristiwa tu sebelum Sayyidina Uthman tu dibunuh. Sayyidina Uthman sudah kata begini, jawab hujah orang, dan orang tak boleh jawab, tapi mereka ceroboh juga akhirnya. Saya pun pergi kepada dia, kata masuklah, Rasulullah bagi berita gembira kepada engkau akan mendapat syurga ala balwa tusibuka, dengan malapetaka ataupun ujian yang akan menimpamu. Dia pun pergi, dia dapati Quf, yang ni Bera tu, Bera sebelah sana lah. Bera di telaga ni tidak semesti 4 segi Bera, bulat. Bera dia tu boleh jadi 4 segi. Jadi Bera hak sebelah Nabi SAW sudah penuh. Dia pun duduk balik ni lah, hak setentai dengan Nabi SAW balik ni, Bera balik ni, mana tidak duduk tepi Nabi SAW. Tapi dia duduk setentai di Bera yang menghadap kepada Bera telaga yang Nabi SAW duduk dengan Abu Bakar dan Umar itu. Syarik berkata, perawi ni Sa'id bin Musayyab yang menantu kepada Abu Hurairah ni berkata, saya takwilkan peristiwa ini dengan kubur mereka. Peristiwa ini makna kubur mereka, kata dia. Sebab hak bersama Nabi SAW dekat kubur dia sekali dengan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Uthman tidak. Sayyidina Uthman duduk di Baqi, perkuburan Baqi, tidak duduk di sebelah Nabi SAW. Tapi tertib kubur tu bukan duduk seperti ni, seperti di telaga ni, duduk di sebelah Nabi SAW kedua. Bukan Abu Bakar ada balik kanan, Umar ada balik kiri, tidak. Hak sebenarnya kubur tu maknanya kedua-duanya duduk sebelah Nabi SAW.
Tapi duduk dekatlah juga. Situlah juga. Itu Sa'id bin Musayyab ta'bir. Ta'bir macam mana ni, bukan mimpi ni, kenyataan. Sajalah dia guna istilah ta'bir. Sebenarnya ini orang panggil, dalam istilahnya orang panggil firasat. Firasat. Ramalan berdasarkan tindakan, tindak tanduk orang. Kita tengok dari segi gerak-geri dia, kita kata dia gini-gini. Itu berdasarkan firasat Sa'id bin Musayyab. Dan memang begitu pun yang berlakunya. Ini semua menunjukkan bahawa Sayyidina Abu Bakar itu dan Sayyidina Umar itu orang yang istimewa di sisi Nabi SAW. Lepas tu kalau ada orang yang mengatakan mereka ini jahat, mereka ini gitu gini, tak boleh pakai dah tu. Kita fikir tengok sepanjang hayat dia, waktu Syiah kata ni reka ahli sunnah belaka ni. Semua kalau Nabi kat Abu Bakar Umar selalu, kata dia Abu Bakar Umar selalu, Abu Bakar Umar Uthman selalu, ya. Dah kita nak warna dah tu hak rapat dengan dia. Kita nak warna. Benda ni benda yang telah berlaku, bukan dia ada-adakan. Kalau kita tengok dari segi tertib khilafah pun memang begitu. Memang begitu. Kemudian Nabi SAW memang saya seperti dalam riwayat kemudian Sayyidina Ali kata, aku dengan Abu Bakar pergi, aku dengan Abu Bakar mari, aku dengan Abu Bakar begini, Abu Bakar dan Umar semua lagu tu. Sayyidina Ali pun tahu mana kedudukan Abu Bakar dan Umar ni sangat istimewa di sisi Nabi SAW. Tapi pokok dia kata ikut Sayyidina Ali sangat, tak saya pakai hak ni. Dia kata kita rekod lah ni, ahli sunnah rekod, letak atas nama Sayyidina Ali. Jadi kalau ikut cara dia agak habis, tak boleh pakai belakang, tak boleh pakai belakang. Semua ni rekat belakang, rekat. Dahsyat lah. Padahalnya orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk bersama Nabi SAW semasa hidupnya, selepas mati dia siapa dia? Siapa dia? Hak dua orang tu, Sayyidina Ali pun tidak, Sayyidina Uthman pun tidak, sahabat-sahabat lain pun tidak. Hak dua orang ni maknanya istimewa benar. Kalau kita kata demo ni dijahat, tak molek, maknanya tak kena Allah SWT tu, tak kena, bukan tak kena orang biasa. Allah SWT mentakdirkan tak kena tu lok, sehingga mengelirukan orang anggap ni rapat benar, sedangkan musuh dia. Adakah patut duduk dekat, duduk dalam masjid yang suci, di tanah suci, orang-orang pergi situ, adakah patut mana duduk dengan musuh? Kalau kita tak katakan musuh, seperti dia kata, tak menasabah, tak menasabah, tak masuk akal. Orang biasa pun tak boleh terima. Sebab itulah yang anda sebut cerita Imam Abu Hanifah tu, orang Syiah, dia pergi jumpa dengan Syiah, dia rayak, tuan ada orang tu jauh benar, kata dia hafal Quran, rayaklah semaya tengah malam, gitu gini, gitu gini, gitu gini, lebihnya orang tu. Lepas tu kenal benar, nak minat anak pakcik lah ni. Lepas tu lah ke mana? Tapi dia ada sekarang, dia ni terima baik Abu Bakar dan Umar. Dia kata radhiyallahu anhuma, dia terima, melenting selalu orang tua tu, tak sih bui anak dia, biar tak jadi biaju ngapa Quran semaya tengah malam gapo pun tak sih, kuat sedekah pun tak sih. Sebab apa? Sebab puji Abu Bakar dan Umar. Imam Abu Hanifah pun terus kata pakcik tak sih, maknanya kalau menatu tu, apa saya tak sih gitu, moga kafir. Maknanya kalau terima Abu Bakar dan Umar ni jahat. Tapi bagaimana Nabi SAW sendiri? Dia terima Abu Bakar dan Umar sebagai tok tua dia. Dia terima Uthman itu sebagai menantu dia. Dia boleh terima. Kita orang kata Sayyidina Abu Bakar baik, tak saya terima gitu. Betul kalau kita ikut Nabi? Kalau lagu tu Nabi tak betul lah. Sebab apa? Kita tak saya terima Abu Bakar dan Umar, Nabi terima. Siapa dia betul? Kita tak saya terima Umar itu, Sayyidina Ali terima jadi menantu dia. Kalau kamu kata jahat, kamu kata kafir, Sayyidina Ali terima. Lagu mana? Senyap orang tua, tak kata apa. Tapi cara dia nak hujah orang Syiah tu lagu tu, nak suruh dia berfikir tu bukan fikiran. Tapi payah dia ni kata lagu tu, boleh tahu ikut lain pula, susah. Sebab tu tak boleh lagi. Kalau kita kira dari segi logik, memang tak boleh lagi.
Juruh memang baik sungguh dah tu, sebab tu dipilih. Kalau tidak apa pilihnya. Kurang tak ada orang lain. Begitu. Kemudian kubur Nabi SAW tu di rumah siapa? Rumah Aisyah. Situ mana kelebihan Aisyah pula. Dendam pula dia. Hak itulah dalam Quran dia sebut doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Inilah doa tu. Rabbana ighfir lana, ampunkanlah dosa kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah pergi dahulu daripada kami dalam keadaan beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kamu letakkan dalam hati kami ini rasa dendam terhadap orang-orang yang beriman. Sebab tu ya Tuhan suruh doa ni dia jadi dendam pula, dah marah pula dah kepada orang beriman. Sepatutnya kita beristighfar lah untuk orang-orang dulu tu. Kalau sikit sebanyak dia ada kesalahan, ni dak maki pula. Tengok tu beza dengan ajaran Quran. Tapi dah dia terima dah kafir, lagu mana hak beriman tu, hak suruh doa tu orang Islam yang pusing kot tu pula. Jadi dah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni dia tidak Islam, bolehlah kita laknat dia kot tu pula. Susah lah nak kira lagu tu, susah. Baiklah. Seterusnya pernah Nabi SAW naik atas bukit Uhud, Abu Bakar dan Umar dan Uthman sekali. Seperti yang anda kata saat ni lah, puak-puak dia kata semua ni, sebab tu dia tak terima Bukhari ni. Kita jangan kira lah sahih, tinggi benar lah Bukhari ni, dia tak terima. Sebab apa? Sikit-sikit Abu Bakar, Umar, Uthman lalu, pak kita nak buat ke mana? Dan dia tu rapat. Orang rapat ni kat kalau buat jamu pun ada semua dia, kalau kata ni pun ada semua. Gitulah kira-kira ni. Apa yang kita duduk muskih ni? Apabila bergoncang bukit Uhud itu, Nabi SAW berkata, tetaplah, diamlah Uhud, kerana di atas sekarang ini ada Nabi, seorang Siddiq, dan 2 orang syahid. Ini isyarat pula. Sayyidina Abu Bakar dia tak kata syahid, dia kata Siddiq. Nabi itu maksudnya dia sendirilah, Siddiq itu maksudnya Abu Bakar. 2 orang syahid itu siapa dia? Uthman, Umar dan Uthman. Itu hak syahid. Daripada sini kita tahu gelaran Siddiq itu kepada Sayyidina Abu Bakar itu diberikan oleh Nabi SAW sendiri. Syiah tarik pula, dia kata Siddiq ni bukan gelaran Abu Bakar, gelaran Sayyidina Ali pula Siddiq ni. Dia kata Sayyidina Ali Siddiq, As-Siddiq. Kita kata Abu Bakar As-Siddiq. Dia tukar, dia ambil ni. Pelik sungguh. Segala kelebihan tu dia bagi ke situ. Lepas tu hak satu lagi ni, kita sudah jumpa dah sebelum pada ni. Cuma sebelum pada ni tak ada cerita kata Nabi cebok air tu. Abu Bakar cebok air. Mana riwayat itu adalah riwayat ringkas. Yang sebenarnya Nabi SAW mimpi dia cebok air dulu. Lepas tu Abu Bakar pun mari cebok air setimba 2. Lepas tu Umar pula mari pula. Luar biasa hebatnya. Cebok air tu banyak, cebok air banyak. Sehingga orang lain buat mari unta dia tu pakai duduk situ. Puas unta-unta tu minum air, dan mereka pun dapat mengumpulkan air. Ini semua adalah isyarat seperti yang kita sudah sebut dah sebelum pada ni, sudah jumpa dah. Nabi SAW kata, tidak pernah aku lihat orang yang hebat seperti Umar, buat kerja tarik air tu. Dan baru ni anda sudah sebut dah, tapi sekali lagi kita sebutlah, wa fi naz'ihi dha'f, pada cebokannya itu ada kelemahan. Wallahu yaghfiru lahu, semoga Allah mengampunkannya. Semoga Allah mengampunkannya tu sebenarnya di sini bukan makna Sayyidina Abu Bakar tu ada apa-apa kesalahan. Bukan ada apa-apa kesalahan yang perlu minta ampun dengan Allah SWT. Dia merintah tu ada dia buat salah ke apa? Tak
Tapi apa yang kata wallahu yaghfiru lahu, seseolah macam Abu Bakar ni silap, ada salah semasa dia memerintah. Ini sebenarnya isyarat kepada Abu Bakar tu tak lama selepas dia memerintah tu dia nak mati. Bila nak mati, Allah SWT sudah ajar kepada Nabi dia sendiri pun dia sudah ada ajar dah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan surah itu turun apabila turun Sayyidina Abu Bakar pun faham, Ibnu Abbas pun faham, sebelum pada ni kita sudah jumpa dah. Sayyidina Umar pun faham lagu tu bahawa Nabi SAW tak lama nak mati bila Allah SWT suruh dia ni beristighfar. Sini pun bila Nabi SAW ni beristighfar ada isyarat juga. Patut dia kata lemah, isyarat juga orang yang dekat tak lama nak mati ni dia memang ada kelemahan dia. Isyarat kepada tak lama. Dan dia pun mencapai umur seperti Nabi SAW juga 63 tahun. Sudah molek 63 mati. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan nisbah di antara Abu Bakar dengan Nabi SAW ini adalah nisbah ittihadiyah. Orang panggil nisbah ittihadiyah. Nisbah ittihadiyah ni banyak perkara serupa banyak. Kalau Sayyidina Abu Bakar telitah lagu ni, Nabi pun telitah lagu tu juga. Orang lain kata lagu lain, Sayyidina Abu Bakar kata lagu ni, Nabi pun kata lagu tu juga. Kalau pun tidak setepat pun, tempat lain, dia jadi serupa. Cara dia nak mati, isyarat kepada dia nak mati pun, istighfar ke pun, ni pun serupa juga. Allah SWT ajar Nabi suruh istighfar. Dia pun istighfar untuk Abu Bakar juga pada sebelum mati. Mana isyarat kepada tak lama nak mati. Dan juga isyarat kepada pemerintah Sayyidina Abu Bakar tu tak lama. Setimba dua, memang dua tahun lebih pun dia merintah, tidak lama. Betul lah tu. Ini semua menunjukkan khilafah Abu Bakar itu benar. Nabi SAW telah ditunjukkan beberapa kali dah. Syiah nak terima tak saya terima ikut dia lah, tapi itu kenyataan yang berlaku dalam sejarah. Memang betul selepas Nabi SAW Abu Bakar. Kalau tidak mimpi ni tak jadi kenyataan. Yang kenyataannya memang Sayyidina Abu Bakar merintah. Lepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ambil pula. Isyarat kepada air itu, air menjadi punca kepada kehidupan manusia. Bukan manusia sajalah, unta-unta ke binatang pun punca kehidupan. Jadi cebok air ni membawa kemakmuran, yang memberi punca kehidupan. Begitulah pemerintahan ini yang mengikut pandangan Nabi SAW yang ditunjukkan kepada Nabi SAW. Pemerintahan kerajaan macam orang yang mengawal air lah. Kalau tak kena gaya kawal, boleh jadi mati dahaga, mati kelaparan. Kena gaya, dia boleh memakmurkan, menyuburkan negara itu. Itu isyarat kepada air itu. Cebok air itu. Semuanya betul. Kalau kita mengikut cara kita ni betul dalam sejarah. Sejarah itu tidak dapat dinafikan oleh siapa pun. Oleh orang-orang Syiah sendiri pun dia memang dia tidak nafi. Lepas Nabi, Abu Bakar yang jadi pemerintah orang Islam. Lepas tu Sayyidina Umar. Tidak boleh nafi itu. Dan kalau mengikut cara itu tepatlah apa yang Nabi SAW kata ini. Lepas tu dalam hadis ni dia tidak sebut Sayyidina Uthman. Tak sebut, dia sebut Abu Bakar dan Umar saja. Hak banyaknya Abu Bakar, Umar, Uthman ada juga. Uthman ada juga. Ini menunjukkan Abu Bakar dan Umar ni sangat istimewa. Uthman pun istimewa juga, tapi tidak setara mereka berdua ni. Ali pun istimewa juga, tapi tidak seperti mereka bertiga itu. Muawiyah pun istimewa juga, tapi tidak seperti mereka berempat ini. Itu bagi kita orang ahli sunnah ni faham lagu tu. Baru harmoni nampak molek. Kalau tidak celaru habis, nampak pening kepala serabut. Hak ni gila kuasa, hak ni nak jatuh, hak ni nampak lagu tu. Hak ni kata ni rapah kuasa, hak ni jadilah ke. Tapi kalau kita tengok gini nampak tenang, tak ada gapo. Sebab itulah mengikut pembahagian Syah Waliullah, pembahagian itu sangat baik, sangat baik. Sebelum daripada tu, itulah orang panggil mujaddid. Mujaddid ni dia buat sesuatu yang orang tak fikir di zaman dia. Lepas tu baru orang fikir, oh yalah, betul benda dia rakyat tu. Dan dia buat tu dengan dalil yang kukuh, dengan dalil yang kukuh. Walaupun orang zaman dia tak boleh terima, tetapi kemudian orang mikir betul. Pembahagian khilafah ni bagi dia, Khulafaur Rasyidun bukan pak. Khulafaur Rasyidun istilah yang lebih rendah lagi. Bagi dia, kalau nak membahagikan dengan lebih teliti, dengan lebih halus,
sistem khilafah Islam ni dalam sejarah, dia kata khilafah ni dia terbagi kepada beberapa. Yang pertama khilafah khassah. Khassah pula ni terbagi kepada dua, khassah muntazimah, khassah ghairu muntazimah. Dua. Dan peringkat yang ketiga barulah khilafah rasyidah. Barulah khilafah rasyidah. Khulafaur Rasyidun tu hak ketiga dah tu. Tapi bukan bermakna Sayyidina Abu Bakar tu bukan khulafa, tak termasuk dalam Khulafaur Rasyidun. Tak. Ini orang panggil, kalau dalam istilah mantik, umum khusus mutlak. Orang panggil umum khusus mutlak. Mana setiap khilafah, khalifah khas ataupun khilafah khassah, dia adalah khilafah rasyidah. Tetapi tidak setiap khilafah rasyidah itu merupakan khilafah khassah. Gitu. Sebab kita kata setiap ondel-ondel adalah kuih, tapi bukan setiap kuih itu semua kuih tu ondel-ondel. Begitu. Tapi kalau ondel-ondel tu semuanya kuih, tak ada kecuali. Kalau kata ondel-ondel kuih lah. Tapi adakah semua kuih tu ondel-ondel? Tidak. Ni pula gitu lah. Apakah khilafah khassah tu? Khilafah rasyidah tu maknanya dia mesti khilafah khassah? Tidak. Tapi kalau khilafah khassah, mesti dia khilafah rasyidah. Khilafah khassah muntazimah mengikut Syah Waliullah 3. Ni. Sebab itulah dalam hadis ni kita perhati banyak 3 ni dia sebut. Abu Bakar, Umar, Osman. Abu Bakar, Umar, Osman. Abu Bakar, Umar, Osman. Apa 3 ni? Semua. Ini isyarat kepada khilafah khassah muntazimah. Panjanglah anak tidak nak hurah tu. Tidak nak hurah tu. Kalau nak hurah tu suku pula. Tapi secara ringkas nak cerita ni dengan dalil-dalil dia banyak lah. Mana asas kepada kitab Syah Waliullah Izalatul Khafa an Khilafatil Khulafa, inilah benda isi dia. Bahari banyak panjang besar pun ni je butir dia nya. Kalau nak tubiknya boleh anda rakyat secara ringkas sana. Khilafah ni tu je. Khilafah Abu Bakar, Umar, Osman khassah muntazimah. Khassah ni lagu mana? Khassah ni makna nak ciri-ciri khassah. Dia awal Islam. Awal Islam. Dia dilantik, diterima oleh siapa dia? Oleh sahabat 10. Oleh sahabat-sahabat besar Nabi SAW. Ali Badar, Ali apa? Terima dia sebagai pemimpin. Itu makna khilafah khassah. Dia pula orang yang istimewa di sisi Nabi SAW. Banyaklah ciri-ciri yang dia sebutnya. Ciri-ciri yang dia sebut. Lepas tu di zaman dia tu tidak ada kekacauan di antara sesama orang Islam. Yang adanya rahmat semata-mata. Rahmat tu bukan saja rahmat duniawi, tetapi melalui isyarat-isyarat Nabi SAW, hadis-hadis Nabi menunjukkan orang yang hidup di zaman itu penuh dengan rahmat dari segi kerohaniannya. Itu orang panggil khilafah khassah muntazimah. 3 tu, sekat tu je. Sebab itu banyak dia kata mengikut Syah Waliullah, sekat tu banyak. Misalnya Abu Hurairah, Nabi SAW bui dalam pundi-pundi je makan hak ni buah tamar. Dia makan daripada zaman Nabi SAW sampai kepada Sayyidina Utsman, tak habis. Kalau duduk dalam pundi-pundi kecil, bukan dalam karung. Kalau dalam karung punya habis selama tu. Duduk dalam pundi-pundi dia tak habis makan. Habis. Tapi apabila habis zaman pemerintah Sayyidina Utsman, dia buka tengok, pada tu tak ada. Habis. Syah Waliullah kutip habis hadis-hadis yang seumpama itu. Cincin hak Nabi SAW buat cok surat rasmi dia hantar ke mana-mana tu. Lepas pada Nabi SAW wafat, duduk di tangan Sayyidina Abu Bakar guna tu. Lepas pada tu Sayyidina Umar, lepas pada tu Sayyidina Utsman. Di zaman Sayyidina Utsman duduk atas telaga ni, telaga Aris tadi ni. Sayyidina Utsman duduk putar jatuh dalam tu. Jatuh tu kira telaga tu cakap kira sahabat habis tak jumpa. Kering air tak jumpa, hilang. Itu Syah Waliullah kata isyarat kepada habisnya zaman khilafah khassah muntazimah. Banyaklah dia mari dalil-dalil. Ini semua menunjukkan pembahagian khilafah tu hak sebenarnya cara mana lagu tu. Lepas tu khilafah khassah ghairu muntazimah, iaitu khilafah Sayyidina Ali. Khassah istimewa, dia tu orang istimewa, tetapi ghairu muntazimah, tidak teratur.
berlaku kekacauan. Tapi dari segi peribadi dia tu memang orang molek, orang tinggi, orang lebih. Cuma takdir Allah SWT menghendaki di zaman dia tu tidak berlaku keharmonian, bahkan berlaku perang saudara. Itu semua dengan hikmah Allah SWT. Tetapi dia tu orang istimewa. Inilah yang dipanggil khassah ghairu muntazimah. Lepas pada tu barulah khilafah Rashidah. Muawiyah tu mula. Ataupun kalau kita nak kira secara umum, sebelum pada tu khilafah Rashidah. Khilafah Muawiyah tu bukan khassah. Sebab apa? Dia tidak ada ciri-ciri, banyak ciri-ciri. Awal Islam, banyak perkara lah tidak ada. Dan di zaman dia tu sahabat-sahabat besar ramai dah tak ada. Ada pun tidak seperti dulu. Jadi berdasarkan itu dia kata ini khilafah Rashidah. Sebelum tu pun khilafah Rashidah tak juga. Tapi di samping Rashidah tu dia ada lagi istimewa, iaitu khilafah khassah. Kemudian ni dia ada khilafah Rashidah saja. Khassah tu tak ada dah. Khassah tu sekat hak 4 tu. Gitu. Hak 4 tu khassah. Bukan khilafah Rashidah. Berarti sekat 4 tu. Khilafah Rashidah ni pergi jauh lagi. Banyak lagi. Begitu. Mengikut pembahagiannya. Dah dia buat tu ada dalil. Dalil cukup. Apabila orang perhati, walaupun tak pernah orang kecek lagu tu. Tapi kalau diperhati, memang ada kebenaran dia kata tu. Sebab apa? Dia bagi dengan hujah-hujah cukup. Lagu tu lah orang panggil seorang mujaddid. Dia luar biasa. Kadang-kadang orang tak ada nak turut dia. Kemudian beberapa ratus tahun kemudian barulah orang fikir, kaji tengok. Macam Syah Waliullah tu orang buat akademi nak kaji pendapat-pendapat dia tu, ada akademi khusus. Segala tulisan dia orang kaji pula, orang bahas pula. Lagu tu lah orangnya. Seterusnya, ini cerita Ibnu Abbas ni, ketika Sayyidina Umar orang letak atas sarir tu makna keranda lah. Dia ni mati dah kan, setelah kena bunuh tu orang pepakat duduk doa lah untuk Sayyidina Umar. Tengah-tengah gitu Ibnu Abbas pun ada orang mari letak siku dia atas bahu aku, balik belakang tu dia kata gini-gini. Aku tak paling sedang balik paling tu tengok Sayyidina Ali rupanya. Apa Sayyidina Ali kata? Semoga Allah merahmatimu. Ni hubungan Sayyidina Ali dengan khalifah-khalifah yang lain tidak seperti yang digambarkan oleh Syiah itu. Mana Sayyidina Ali benci kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ni buat gini-gini. Tak ada semua tu. Kalau betul lah sepuh dia kata, tentulah Sayyidina Ali tak kata lagu ni. Tentu Sayyidina Ali tak kata lagu ni. Aku benar-benar berharap bahawa Allah akan meletakkan engkau bersama dengan dua sahabat engkau. Dua sahabat engkau tu maksud Rasulullah dengan Abu Bakar lah yang telah wafat dah. Kerana aku sering kali mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku dengan Abu Bakar dan Umar. Aku buat dengan Abu Bakar dan Umar. Aku pergi dengan Abu Bakar dan Umar. Semua Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Dua orang ni tidak pisah dengan dia. Dan aku benar-benar berharap. Wa in kuntu la arju. Sesungguhnya aku benar-benar berharap. In itu bukan in nafiyah, tapi in mukhaffafah minats thaqilah. Tahu mana ada selepas dia tu fi'il naqis. Satu lagi dalil dianya iaitu ada pada arju tu lam itu. Lam ni lam orang panggil lam fariqah, untuk membezakan di antara in yang terdapat sebelumnya itu in nafiyah ataupun in mukhaffafah minats thaqilah. Bermakna kalau in mukhaffafah minats thaqilah kita terjemah sesungguhnya. Sebab apa yang anda sebut tu sebab anda pernah tengok dalam terjemahan Indonesia, in yang seperti ni dia terjemah jika tak kena skru, tak kena dengan nak lah. Tak kena, tak berlagu, tak masuk. Sebab tu jadi pening orang yang baca. Mana ni? Jika bergantung tak bertali. Jika lepas tu mana jawapan? Jika saya mari, awak pun marilah. Sepatutnya kita kata gitu, adalah jawab dia tu awak mari. Kalau awak berdiri, saya pun nak berdiri juga. Saya nak berdiri juga, tu orang panggil jawab. Tak ada. Jika tu ada tetapi jawapannya tak ada, kan bengonglah jadi orang yang baca. Sebab apa silapnya duduk di sini? In tu dia tidak faham. Memanglah in tu ada juga dengan makna jika, tapi sini tempat-tempat lagu ni bukan dengan makna jika, dengan makna sesungguhnya. Faltafattu, aku pun berpaling, rupa-rupanya Ali bin Abi Talib. Hak duduk tu kat siku atas bahu aku tu. Rupa-rupanya Ali bin Abi Talib.
Yani Ali bin Abu Talib betul-betul mendoakan untuk Sayyidina Umar. Mana tak doanya selain daripada dia ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rapat, ni kan menantu dia. Apa dia tidak doanya? Syiah buat bona pula dia kata. Oh lah. Tak boleh pakai lah pendek gak. Tapi kita sebut tu supaya kita boleh sekurang-kurangnya apabila dia sebut kita boleh kecek, boleh royak. Dia kata Sayyidina Umar ambil ni munasabah kata dia. Budak kecil lagi. Anak Sayyidina Ali tu buat bini lagu mana Sayyidina Umar umur berapa? Takkan Sayyidina Ali nak bui? Kepada orang-orang yang terima Nabi SAW nikah dengan Aisyah tu umur muda lagi, budak lagi. Apa duduk miskin? Duduk dia sudah lah. Kita kata. Tapi kita tidak terima hak tu. Patut terima ni hak lagu mana? Dia kata kecil, siapa dia kata kecilnya? Besar dah ni. Ummu Kulsum tu. Sebab dia letak Ummu Kulsum ni adik lagi daripada Sayyidina Husain. Memanglah kalau lagu tu kecil sungguh lah. Ummu Kulsum. Sedangkan Ummu Kulsum ni hak sulung. Dia putar sejarah. Dia kata anak sulung Sayyidina Ali Hasan. Nak suruh nampak tua Hasan tu dia kata bubuh. Pada tahun yang ketiga lagi Hasan tu beranak. Padahal nikah pada tahun yang ketiga. Mana pada tahun yang ketiga? Buat kau dia tu nak cepat. Ya sebenarnya tidak lagu tu. Ya sebenarnya Hasan tu lahir pada tahun yang ke-7 Hijrah. Bukan tahun yang ketiga. Jadi makna 10 pada tu berapa tahun tu munasabah kalau ada anak pun. Kalau ada anak. Tapi sejarah ni putar. Pasal pupuk dia lah yang pegang sejarah ni. Dia putar, dia kata Hasan tu dulu, lepas tu Husain, lepas tu Muhsin, hak gugur tu Sayyidina Umar tendai pintu suruh pergi bai'ah. Fatimah pun rebah situ. Anak ada dalam kandungan tu dia gugur pasal Sayyidina Umar tendai pintu, paksa letak tali tekak Sayyidina Ali macam unta buat itu dalam kitab Syiah sebut tu macam unta buat. Sayyidina Ali ni suruh pergi bai'ah kepada Abu Bakar. Adakah patut Sayyidina Ali ni orang setara mana nak heret mudah-mudah lagu tu? Lepas tu kalau semua peristiwa ni berlaku sungguh, apa makna dia doakan Sayyidina Abu Bakar molek nampak ni hubungan? Itu semua tak ada. Yang betulnya Ummu Kulsum ni dulu hak sulung. Dah kalau hak tu sulung besar adalah zaman Sayyidina Umar tu. Apalagi zaman dulu tak jadi masalah, tidak jadi kepelek. Kalau zaman sekarang ni pun belana lagi kita kata hak ni lelaki ni umur tua dah 50, hak perempuan tu umur 18. Bapanya 20 misalnya kita. Tak jadi masalah. Zaman sekarang apa berlaku? Apatah lagi zaman dulu. Yang kita kata Ummu Kulsum ni dia ni sulung tahu mana? Kita tahu daripada kitab Syiah juga. Kita tahu kita guna senjata dia juga. Sebab apa? Dia kata Fatimah ni pergi nak merayu undi benar. Pergi ketuk hina je. Nak suruh orang ni akak Sayyidina Ali jadi khalifah. Bini pergi ketuk pintu ni. Setiap rumah Ansar, setiap rumah Muhajirin ni. Pergi ketuk suruh Sayyidina Ali ni. Adakah patut lagu tu? Tapi dalam cerita tu dia kata kau dia. Dia cerita Hasan nak cerita sedihnya Fatimah ni. Hasan dia dukung balik kanan, Husain dia dukung balik kiri. Lepas tu Ummu Kulsum dia pimpin. Pergi tu pada ketika pergi nak merayu undi tu lah kita kata. Nak merayu undi dia pimpin. Dia tak khabar dah situ. Hak dukung ni hak mana besar? Hak pimpin jalan sendiri tu lebih besar. Kau hak kena dukung lebih besar. Letih benar lah kalau hak besar. Kalau Hasan dan Husain tu sulung besar dah, hak tu dukung. Ummu Kulsum tu pimpin. Tidakkah kerja gong lagu tu? Ini menunjukkan, tengok dia terlupa dah. Bawa Ummu Kulsum tu lebih tua lagi. Sebab tu dia pimpin boleh jalan sendiri dah. Hak ni dia dukung muka kecil lagi. Nak sabar betul. Tapi dia nak susuk pucah, dia kata dok. Hasan ni hak sulung. Kalau sulung apa dukung? Biasa je lah jalan jantai lagi. Ni suruh Tino pula jalan kecil lagi. Dia kepatut lagu tu. Gitu teruk demo ni.
Tapi kadang-kadang dia tulis dia terlupa, orang penipu ni lagu tu dia terlupa. Dia kecek. Jadi menyebabkan jadi makan diri sendiri. Makan diri sendiri. Seterusnya Urwah bin Az-Zubair berkata, saya bertanya Abdullah bin Amr tentang paling teruk sekali orang-orang musyrik buat terhadap Rasulullah ni, gapo dia lagu mana paling teruk. Dia tengok, dia tahulah. Dia kata, aku tengok Uqbah bin Abi Mu'aid pergi kepada Nabi SAW ketika Nabi duduk semaya, dia pun bubuh kain, dia tekuk, dia jeruk cekik lah, jeruk kuat lah, kuat sekali. Abu Bakar pun nampak pergi tu, Abu Bakar pun tolak dia. Ni di peringkat awal lagi, peringkat awal tolak dia. Dan Abu Bakar pun kata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Adakah patut kamu nak bunuh seorang yang begini-begini seperti yang kita terjemah tadi tu? Begitulah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pergi tolong dia pada ketika tunya. Siapa dia? Abu Bakar juga. Ni kelebihan Abu Bakar. Sayyidina Ali ada tapi dia budak. Dia budak lagi. Dia tak nak lawan orang-orang lain, orang kafir, orang tua-tua tu. Dia kedudukan dia pun dia budak lagi. Dia pun dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disegani oleh masyarakat. Tapi beza dengan kedudukan Abu Bakar. Dia sudah dewasa. Kalau dia pergi tolak, kalau nak gocok pun boleh, dan dia dihormati dalam masyarakat. Ini kedudukan Abu Bakar. Ini mana di peringkat awal lagi. Dia jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan dia belaka. Kemudian pergi pula kepada kelebihan Umar, manaqib Umar ibn al-Khattab. Sekat itulah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.